Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua. So, hari ini kita akan buat latihan pembubaran perkongsian soalan 1. Yang mana, apa yang perlu dibuat semasa latihan pembubaran ataupun soalan-soalan yang melibatkan pembubaran perkongsian. So, yang pertama sekali, tengok soalan dulu. So, anda dikehendaki menyediakan, kita tengok kita kena sediakan apa. Yang pertama, akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan juga akaun bank. So, kita kena sediakan ketiga-tiga akaun ni. Cikgu imbas balik untuk merekodkan pembubaran perkongsian. Yang pertama, kita kena buka satu akaun sementara, iaitu akaun realisasi. Nampak? Jadi, itu merupakan akaun sementara. Akaun realisasi, akaun sementara. Jadi yang pertama, bila kita dah buka akaun realisasi, kita kena tutup semua akaun aset kecuali tunai dan bank dan dipindahkan ke akaun realisasi. Jom kita pergi ke soalan tadi. Soalannya, kita kena menyediakan akaun realisasi. Jadi awak kena buat akaun realisasi bentuk T, tarikh butiran RM, tarikh butiran RM, debit dan kredit. Kemudian kena buat akaun modal berkongsi. Yang kedua, akaun modal berkongsi. Jadi modal berkongsi ni mesti dalam bentuk beruangan. Maksud bentuk beruangan tu dia ada dua laju di sini. Kita kena isikan siapa nama berkongsi. Yang ketiga, buka akaun bank. Soalan dia suruh buka akaun bank. So, buka akaun bank. Dalam bentuk T ada debit dan kredit. Kita tengok siapakah nama berkongsi tersebut. Kalau misalkan tak ada 3 orang berkongsi, jadi bentuk beruangan dia, laju dia mesti ada 3. Tengok soalan dia. Atika dan Firzana merupakan rakan kongsi. Jadi bila Atika dan Firzana merupakan rakan kongsi, jadi nama dalam akaun modal berkongsi adalah Atika dan juga Firzana. Kita tulis dekat dalam kongsi Atika dan juga Firzana. Kemudian baca soalan. Cikgu tengok dekat soalan 1 ni. Atika dan Firzana merupakan rakan kongsi dalam perniagaan perkongsian FA yang mematuhi Seksyen 26 Akta Perkongsian. Atika ingin bersara pada 1 Julai 2019 dan mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian. Berikut merupakan jurnal am yang menunjukkan kedudukan kewangan perkongsian. Yang pertama, langkah pertama tadi kita dah buka akaun realisasi. Yang kedua, kita kena tutup semua akaun aset. Apa aset yang ada kat sini? Lengkapan. Jadi kita nak tutup lengkapan, permis, akaun belum terima, inventory, sewa belum terima. Ini semua adalah aset. Jadi semua aset ni kecuali bank ataupun tunai, kita kena masukkan dalam akaun realisasi. Kita kena tutup dia. Jadi cikgu tutupkan dia, kita masuk dalam akaun realisasi. Tarikh dia pada 2019 Julai 1, yang mana dia bubarkan perkongsian. Jadi awak tulis semua aset yang ada. Lengkapan 9640, lagi permis RM70,000, and then account belum terima 18960, inventory 8280, kemudian sewa belum terima. Ini semua adalah aset. Jadi semua aset ni perlu ditutup.
Bila kita bubarkan perkongsian, semua aset perlu ditutup dan masukkan dalam akaun realisasi. Okey? Okey, yang kedua. Yang kedua kita tengok bahagian bank ataupun tunai. Sekarang ni bank ataupun tunai. Tunai tak ada dalam soalan, tetapi ada bank. Okey. Sekarang kita ambil bank dia. Bank di sini kita nampak bank duduk di bahagian kredit. Okey, bila bank di bahagian kredit maksudnya ada apa kat situ? Itu ada di situ merupakan overdraft bank. Okey, overdraft bank. Jadi overdraft bank, kita pergi ke account bank. Kalau bank sepatutnya berbagi debit, disebabkan dia overdraft bank, jadi dia berbagi kredit. Jadi 2019 Julai 1 bagi BP. Sepatutnya account bank mesti bagi debit, tapi disebabkan dia merupakan overdraft bank, jadi baki dia mesti baki kredit sebab dia duduk di bahagian kredit. RM3,000. Jadi tuliskan RM3,000. Okey. Kemudian kejap ya. Sekiranya ada tunai, okey, kita kena masukkan dalam akaun bank juga. Okey, sebagai baki berapa ringgit. Tapi sekarang tak ada tunai. Okey, jadi tinggal overdraft bank. Kemudian kita tengok pada modal Atika dan juga modal Firizana, yang mana kedua-dua modal ni perlu dimasukkan dalam akaun modal sebagai baki dia. Okey, jadi kita tengok, nampak akaun modal Atika merupakan baki akaun untuk modal Atika. Firzana merupakan baki untuk akaun modal Firzana. Jadi kita kena masukkan dalam akaun modal berkongsi. Ingat, bila modal merupakan equity pemilik. So bila equity pemilik, dia akan duduk di bahagian kredit. Jadi 2019 Julai 1, di sini ada baki BP. Okey. Kemudian berapa ringgit Atika? Berapa ribu? So Atika 60,000. Okey, Firzana 40,000. So ini merupakan bagi akaun modal untuk Atika dan juga Firzana. Yang kedua, kita masukkan pula akaun semasa. Sekiranya ada akaun semasa kat situ Atika, so Atika saja, dan perlu dimasukkan dalam akaun modal berkongsi. Kalau dia bahagian kredit, jadi masukkan di bahagian akaun modal berkongsi. Okey, putiran dia adalah akaun semasa. Okey, semua ni kita kena buat dulu. Yang pertama, tutup akaun aset. Yang kedua, masukkan baki bank ataupun tunai. Yang ketiga, masukkan baki modal berkongsi dan juga akaun semasa. So yang ada baki akaun semasa hanyalah Atika. Jadi 4,000 untuk Atika. Okey, sorry. Okey, 4,000 untuk Atika saja. Okey, tengok di bahagian debit. Di bahagian debit ada akaun semasa Firzana. Nampak? Maksudnya baki Firzana adalah berbaki debit. Jadi akaun semasa Firzana berbaki debit. So masukkan di bahagian debit 2019 Julai 1. Okey, masuk dalam akaun modal berkongsi. Okey, butiran dia adalah akaun semasa. Siapa? Firzana 2560. 2560. Okey. Okey, kemudian baru kita tengok apa perkara-perkara yang berlaku semasa pembuaran perniagaan. Jadi, kita tengok yang pertama. Perkara-perkara yang berlaku semasa pembuaran perniagaan. Okey. Okay. Okey. Hutang lapuk yang pertama. Hutang lapuk 960. Baki akaun belum terima dikutip setelah diberi diskaun 2%. Okey, ini bermaksud kita dapat duit. Okey, sebab akaun belum terima telah membayar
kita dah dapat kutip hutang-hutang daripada akaun belum terima. Jadi kita tengok baki akaun belum terima adalah 18,960. 18,960 tolak dengan hutang lapuk 960 tadi. Okey. So baki dia adalah 18,000. Kemudian hutang tersebut akaun belum terima tu dikutip setelah diberi diskaun 2%. Okey, jadi 2% tu kita tak dapat kutip lah. Kita dah bagi diskaun. Jadi tinggal 98%. Jadi ini yang dibayar oleh akaun belum terima. Dan kita dapat apa? Dapat duit. So bila dapat duit mesti kita masukkan dalam akaun bank. Okey, sebab duit masuk. Okey, debitkan akaun bank. Jadi kita perlu debitkan akaun bank 2019 Julai 1 dan kemudian duit tu akan dimasukkan dalam akaun realisasi, akaun sementara. Okey, jadi sebab tu butiran dia kita akan tulis sebagai realisasi. Okey, bukannya memang kita terima daripada akaun belum terima, tapi kita tak boleh rekodkan sebagai akaun bank. Sebab kutipan yang kita terima tu tadi, dia akan diletakkan dalam akaun sementara iaitu akaun realisasi. Jadi dalam akaun bank, debitkan realisasi, yang mana kita akan dapat duit, berapa ringgit nilai dia? So 18,000 darab dengan 98%, dapat berapa? 17,640. Jadi yang ini yang akan masuk dalam akaun bank yang kita terima duit 17,640. So bila debitkan akaun bank, butiran realisasi, so kita buka akaun realisasi. Bila masuk dalam akaun realisasi, terbalik. Ini namanya bergu. Okey. Jadi bila debit di bank, butiran realisasi, dalam realisasi kredit butiran dia adalah apa? Bank. Sebab kita masukkan duit tersebut dalam bank. So 18,000 darab dengan 98% tadi. Ini adalah daripada akaun belum terima. Kutipan daripada akaun belum terima. So nilai dia 17,640. Okey, yang kedua, sewa belum terima bulan Jun diterima dengan tunai. Okey, jadi tengok, sewa belum terima bulan Jun diterima dengan tunai. So apa yang melibatkan tunai ataupun bank yang kita terima, dia akan masuk dalam akaun bank. Okey, jadi bila dapat duit, debitkan akaun bank. Jadi tengok berapa nilai sewa belum terima tu? RM1,000. Jadi debitkan akaun bank. Okey, apa butiran dia? Butiran dia, duit yang kita akan terima tu pun kita akan letakkan dalam akaun realisasi. Okey, akaun sementara bila kita bubarkan perkongsian. Jadi masukkan dalam akaun realisasi. Berapa nilai dia? RM1,000. Ini adalah pembubaran perkongsian. Bila dapat duit, okey, duit yang kita terima tu daripada semua yang daripada aset-aset ataupun akaun belum terima, sewa belum terima, aset. Jadi kita masukkan dalam akaun bank. Debit. Kalau misalnya kata dibayar oleh modal berkongsi ataupun dibayar oleh berkongsi, kita perlu masukkan dalam modal berkongsi. Tetapi bila dibayar oleh bank ataupun tunai, so kita kena masukkan dalam bank. Okey, kita dapat duit. Kita terima duit tersebut, so debit bank. Jadi macam tadi, kreditkan dalam akaun realisasi, butiran dia adalah bank. Berapa ringgit? RM1,000. Okey, yang ketiga, Firzana mengambil alih semua aset. Firzana mengambil alih semua aset dengan harga RM98,000. Kalau misal kata aset diambil alih oleh dia tak ada bagi tahu siapa. Okey, bukan modal perkongsi, bukan perkongsi yang ambil alih, bank yang ambil alih. Jadi kita akan masukkan dalam akaun bank. Sekarang ni semua aset diambil alih oleh Firzana. Jadi, kalau diambil alih oleh Firzana, Firzana yang akan bayar. Dan Firzana yang akan dapat semua aset tersebut. Jadi, dalam akaun modal berkongsi, kita debitkan akaun modal, iaitu modal siapa? Modal Firzana RM98,000. Dan butiran dia realisasi. Sebab semua yang diambil alih, yang dibayar, itu perlu dimasukkan dalam akaun realisasi.
Okey, jadi butiran realisasi masuk dalam modal berkongsi Firzana kerana Firzana yang mengambil alih. Dan aset tersebut akan dimasukkan dalam akaun realisasi. So, bila debit akaun modal, kredit akaun realisasi, butiran dia adalah daripada mana? Daripada modal berkongsi Firzana. Okey, jadi berapa ringgit tadi? RM98,000. Okey. Okey, kita tengok nombor 4. Baki akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya. Baki akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya dengan amount 1920. Okey, bila melibatkan akaun belum bayar ataupun pinjaman, kita perlu jelaskan dan akaun yang perlu dibuka adalah melibatkan siapa yang menjelaskan. Kalau modal berkongsi yang menjelaskan, kita akan masukkan dalam modal berkongsi. Tapi kalau bank yang jelaskan, jadi bank yang akan kita akan kreditkan dalam akaun bank. Jadi bila baki akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya dengan amount 1920, jadi akaun bank akan berkurang. Okey, kita dah bayar kepada akaun belum bayar. Jadi kita boleh tengok langkah dia. Okey, tengok dalam nota menjelaskan liability seperti pemihutang dan pinjaman. Jadi debitkan akaun pemihutang ataupun pinjaman, kreditkan akaun bank. Tapi jika ada diskaun diterima daripada pemihutang, keuntungan kepada perniagaan akan dimasukkan dalam akaun realisasi dan juga didebitkan dalam akaun pemihutang. Okey, jadi kita tengok contoh yang tadi. Okey, baki akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya. Jadi kita tengok akaun belum bayar. Berapa baki dia yang ada? So, baki akaun belum bayar dalam ni adalah RM2,000. So, yang kita bayar adalah 1920. So, yang ini akan masuk dalam akaun bank. Kreditkan akaun bank. So, dia akan kredit akaun bank dan debitkan akaun modal ataupun akaun belum bayar. Okey, sekarang ni dia tak minta untuk buka akaun belum bayar. Tak ada masalah. Jadi, mesti debit bahagian akaun belum bayar, kreditkan bahagian bank. Jadi, bahagian bank, apa butiran dia? Yang mana butiran dia adalah akaun belum bayar. Ini adalah nilai yang kita bayar kepada akaun belum bayar. Berapa nilai yang kita bayar kepada akaun belum bayar? 1920. So, bila awak tengok baki dalam akaun belum bayar adalah RM2,000. Okay, so yang dibayar adalah 1920 kepada akaun belum bayar. Yang kita bayar 1920, so baki dia RM2,000. So, di sini kita dapat diskaun sebanyak RM80. Bila melibatkan diskaun RM80, okey, kreditkan akaun bank 1920 dan RM80 merupakan keuntungan kita. Yang mana keuntungan tadi perlu dimasukkan dalam akaun realisasi. Okey, jadi RM80 kita masukkan dalam akaun realisasi. Kalau awak tengok di sini, ini adalah akaun belum bayar, Jadi bank 1920. Jadi dalam akaun bank kita kreditkan 1920 dan akaun realisasi, keuntungan yang kita dapat tadi kita akan masukkan dalam akaun realisasi dan butiran dia adalah akaun belum bayar. Okey, kita boleh buat dalam kurungan diskaun diterima. Okey, so kita tahu ini adalah diskaun diterima sebanyak RM80. Okey, yang kelima, semua bil utility berjumlah 720 dibayar oleh Firzana. Jadi siapa yang membayar bil utility tersebut? Jadi bila melibatkan belanja-belanja realisasi pun dia akan masuk dalam akaun realisasi. Okey. Siapa yang bayar? Modal berkongsi. Okey, sebab Firzana yang bayar, jadi dia perlu dimasukkan dalam akaun modal berkongsi. Kreditkan akaun tersebut untuk bayar bil. Jadi butiran dia adalah realisasi. Okay, sebab kita bayar realisasi belanja. Okey.
Jadi 720 dibayar oleh Firzana. Jadi Firzana yang bayar, jadi 720. So dalam bila akaun modal berkongsi butiran realisasi, buka akaun realisasi. Akaun realisasi debit modal berkongsi. Siapa? Firzana. Firzana. Berapa ringgit? 720. Okey, itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, baki akaun semasa berkongsi dipindahkan ke akaun modal berkongsi. Jadi semua baki akaun semasa berkongsi dipindahkan ke akaun modal berkongsi. Yang ini kita dah buat dah tadi. Okey, yang pertama sekali semua baki dia akaun semasa berkongsi kita dah masuk dalam akaun modal berkongsi. Akaun semasa Firzana dah masuk dalam akaun modal berkongsi. Okey. Yang ke-7, mana-mana berkongsi yang mengalami kekurangan modal hendaklah membawa masuk wang ke bank untuk menampung kekurangan modalnya. Jadi kita kena kira berapa modal berkongsi untuk Firzana dan juga Atika. Dan kemudian kedua-dua modal tersebut, kekurangan modal tersebut akan dimasukkan dalam akaun bank. Okey, semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Jadi semua yang kita buat tadi kita dah masukkan ke akaun bank. Jadi itu sahaja perkara-perkara dalam pembubaran perniagaan. Jadi yang pertama, awak perlu tutup dulu akaun realisasi. Setelah selesai semua pembubaran perkongsian yang telah kita rekodkan, kemudian kita kena tutup semua akaun melibatkan akaun realisasi, modal perkongsi dan juga akaun bank. Jadi tambahkan yang mana nilai yang besar. Ni tambahkan semua sekali ni berapa nilai dia. Kita dapati belah kredit sebelah di bahagian kredit lebih besar, jadi 116,720. Jadi nilai imbang yang besar letakkan. Kemudian 116 tolakkan dengan 116,720, tolakkan dengan semua di bahagian debit. So kita akan dapat satu nilai. 9560. 116,720 tolak 9640, 70,000, 18,960, 8280, 1,720. So kita akan dapat 9560. So ini merupakan baki. Yang mana baki ini perlu dibahagikan mengikut untung dan rugi. Perjanjian perkongsian untung dan rugi. Jadi 9560 dibahagi mengikut nisbah untung dan rugi. Kalau ikutkan dia mengikuti syarat akta perkongsian, jadi nisbah dia bahagi 2. Sudah akan dapat. Dia akan masukkan dalam akaun modal berkongsi Firzana dan juga Atika. Jadi masuk modal Atika dan juga modal Firzana. Jadi 9560 bahagi 2 ataupun darabkan 1/2. So kita akan dapat nilai berapa untuk Atika, berapa untuk Firzana. So Atika akan dapat 4780 bahagi 2. So 4780 juga untuk Firzana. Kemudian modal Atika dan modal Firzana ni akan kita masukkan dalam akaun perkongsi bahagian bahagian kredit. Jadi masukkan, kita peroleh daripada akaun realisasi, jadi masukkan realisasi. Butiran dia adalah realisasi daripada akaun realisasi kan. Jadi butiran dia realisasi. Atika 4780, Firzana 4780. Kemudian awak imbangkan kedua-dua nilai. So kita kena imbangkan berapakah baki Atika dan juga Firzana. Jadi bahagian mana lebih besar untuk Firzana? Firzana di bahagian debit.
Okey, 100,000 560. 2,560 tambah 98,000. So, bahagian debit lebih besar. Jadi, kita imbangkan debit dan juga kredit. Okey. So, nilai ni akan tolak dengan nilai ini. Okey, semua bahagian kredit Firzana. So, dia akan dapat satu baki dan butiran dia merupakan bank sebab kita akan masukkan berapa baki akaun daripada akaun modal berkongsi dan dia akan masukkan ke dalam akaun bank. Ini kekurangan modal yang mana kita akan masukkan dalam akaun bank. So, nilai dia adalah 55,060. Okey, yang ini akan masukkan dalam akaun bank. Kemudian kita kira pula bahagian Atikah. So, Atikah kredit lebih besar. Jadi, 68,780. 60,000 tambah 40,000 tambah 4,780. Jadi, Atikah di bahagian kredit lebih besar. Jadi, dia akan masukkan dalam akaun bank 68,780. Okey. Jadi yang ini, okey. So, bank untuk Firzana dia akan masuk bahagian debit account bank. Untuk Atikah dia akan masuk bahagian kredit account bank. So, daripada akaun modal berkongsi. Jadi, kita masukkan akaun modal. Modal Firzana bahagian debit. Modal Firzana. Okey. 55,060. 55,060 dan juga akaun. Okey. Bahagian kredit adalah modal. Sorry. Kejap So, akaun modal Atikah. Atikah akan bawa 68,780. Okey. So, jadi kita imbangkan bahagian debit Atikah dan juga bahagian bahagian debit dan juga kredit account bank. Okay. Kalau awak dapat debit dan kredit nilai yang sama, jadi jawapan awak betul. Okey. So, kredit kita akan 3,000 tambah 1920 tambah 68780. Kita dapat 73,700. Di bahagian debit, 17640 tambah 1000 tambah 55060 pun dapat 73,700. Jadi, bila debit dan kredit seimbang, maknanya jawapan yang awak berikan adalah betul. Okey. Jadi, cikgu harap awak dapat selesaikan ketiga-tiga akaun yang dikehendaki. Okey. Jumpa pada next class. Terima kasih.